Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Abul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه إليه قال عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندني شطر من شعير فأكلنا منه ما شاء الله ثم قلت للجارية كيليه فكالته فلم يلبث أن فني قالت falau kunna taraknahu la akalna minhu aktsara min dzalik. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, kata Sayyidina Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diwafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indana syatrun min syair. Selepas Nabi wafat, kami itu adalah sedikit daripada syair, yaitu gandum. Fa'akalna minhu, maka kami pun makanlah daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Masya Allah, mengikut kehendak, mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Summa qultu lil jariyah, kemudian aku kata kepada jariyah, iaitu khadimah dia, pembantu dia, kilihi, kamu sukatlah gandum itu. Fakalansu, maka jariyah pun menyukat gandum tersebut. Falam yalbas anfaniya, tidak lama selepas itu maka habislah gandum tersebut. Qalans, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, falau kunna taraknahu, kalaulah kami tinggalkan gandum tadi tanpa disukat, la akalna minhu aktsara min dzalik, tentulah kami akan makan melebihi daripada had yang sepatutnya daripada gandum tersebut. Baik. Hadis yang kita baca pada hari ini ialah tajuknya ma jaa fil barakah fi ta'am. Ma jaa fil barakati fi ta'am. Hadis yang menyebut tentang keberkatan dalam makanan. Keberkatan dalam masalah makan. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, memberi panduan pada kita bagaimana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita nak memperoleh keberkatan dalam makanan. Baik. Berkat ni, makna berkat ialah ziyaratul khair, itu makna berkat, bertambah kebaikan. Maknanya kalau barang yang sikit jadi banyak, asal sikit, dengan berkat bertambah. Benda yang kecil jadi besar, benda yang tahan sat boleh jadi lama, itu makna berkat.
Baik. Jadi makanan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang dia menyalahi waktu yang sepatutnya ataupun kadar yang sepatutnya. Semua ni adalah keberkatan. Pernah berlaku dalam satu masa dalam zaman Nabi kita SAW, satu orang bawa satu mangkuk susu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Yang tolong bawa mai itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni dia ialah Sayyidu Ahli Suffah. Di masjid Nabi ada 60 orang hingga 70 orang, kumpulan 60 hingga 70 orang. Mereka ni yang disebut dengan Ahli Suffah. Tempat duduk mereka ialah di serambi masjid Nabi kita SAW. Mereka makan mengikut Nabi makan. Kalau Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi tak makan, mereka tak makan. Kerja mereka ialah siang, malam, pagi, petang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni golongan dipanggil Ahlus Suffah. Ketua lepas ni adalah Abu Hurairah. Ada hari mereka makan, ada hari mereka tak makan, begitulah. Makan mengikut Nabi makan. Ada benda Nabi jamu, tak ada benda tak makan. Pernah sesuatu ketika Abu Hurairah ni, Muhammad sallallahu Muhammad, orang jumpa dia ni menirap. Menirap ni maknanya hampak perut atas tanah. Pasal pas begitu rupa menahan kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu masa Muhammad sallallahu Muhammad, orang bawa susu semangkuk hadiah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bawa mangkuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai pada Nabi, Nabi kata, bila dah ada mangkuk, Nabi kata, mangkuk susu, Nabi kata, Abu Hurairah, hang bawa mangkuk ni piatok kat lepa tu semua. Hang bawa mangkuk ni piatok kat lepa, bagi orang tu minum, bagi orang tu minum, bagi orang tu minum, sampai habis lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari situ keluar satu hadis Nabi sebut Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Pemimpin kepada sesuatu kaum ialah khadam kepada kaum tersebut. Dia pemimpin, dia khadam orang maknanya. Bukan dia tuan orang, dia khadam orang. Abu Hurairah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ajak pada dia bagaimana hang sebagai pemimpin, macam mana hang sepatut dengan anak-anak buah atau pengikut. Jadi dia tok seorang. Abu Hurairah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak hari dah tak makan. Harapan dia bila dia bawa mangkuk susu jumpa dengan Nabi, dialah orang pertama yang Nabi kata minum. Tapi tak orang Nabi kata tak orang tu. Dia kata banyak ni lagi habis 60 orang semua bagi orang tu. Bila serah mangkuk kat kawan tu minum, dia tunggu habis dah. Lepas tu orang tu pula dia tengok lagi habis. Kawan tu setiap orang minum dengan sebegitu puas sekali, betul puas sekali. Tapi duduk heran, tak habis ni, tak habis. Atok seorang tak habis. Sampai habis 60 orang, dia tengok duk ada lagi. Lepas tu akhir sekali dia buat, ya Rasulullah, habis dah pekat minum Rasulullah. Nabi kata, minum kat hang pula. Dia pun minum sampai dia rasa puas, sampai puas. Sampai dia kata, aku berasa macam susu ni mengalir ke seluruh badan aku. Sampai aku berasa susu ni sampai penuh masuk ke jari-jari dan kuku dan pada kuku sekali. Kata Abu Hurairah, kenyang ya Rasulullah, kenyang Rasulullah. Nabi ambil, barulah Nabi kita minum.
Bila Nabi kita minum, Nabilah yang menghabiskan minuman tersebut. Nabilah yang menghabiskan susu itu. Jadi itu mana barakah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, kalau kita mengikut panduan dan panduan Rasulullah, kita akan mendapat keberkatan dalam hidup. Pakaian kita misalnya. Pakaian ni kalau kita pakai mengikut yang digariskan oleh syarak, pakai untuk apa? Tahan insya-Allah. Kata ulama, pakaian ni yang tak tahan sebab guna untuk buat maksiat. Pakaian ni kalau kita guna untuk buat maksiat, tak tahan. Sat dia. Bahkan geput ataupun tahan ni, kalau kita tak guna pada maksiat, tahan lama, bertahun-tahun untuk tahan. Itu mana barakah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sini Nabi kita ajak macam mana yang dikatakan keberkatan. Baik. Qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat. Wa indana syatrun min sya'ir. Kami ada sedikit gandum. Dia ada gandum, ada dua jenis. Yang pertama dia panggil bur, yang kedua dia panggil syair. Bur pun gandum, syair pun gandum. Tapi kalau bur itu lebih mahal daripada syair. Gandum jenis nama bur lebih mahal daripada syair. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana sekali. Nabi tak makannya mahal. Nabi makannya sederhana. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ni kita ni kira nak beli mahal. Kita tengok beras ni hak mana yang mahal. Kita tu nak makan yang standard, berkualiti. Baik. Dia makan ni pun kena ambil kira dengan jaga ni. Kena ambil kira. Dalam puasa latihan. Dalam puasa latihan. Kalau kita hidup kira nak makan, takut. Sebab Nabi pernah sebut dalam sebuah hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syiraru ummati allazina ghadaw bin na'im wa nabatas alaihi ajsaduhum. Kata Rasulullah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati, umatku yang paling jahat ialah orang yang bila hidup ni bangkit tidak kira nak makan. Bahkan wa nabatas alaihi ajsaduhum, maknanya tubuh dia subuk dengan makan. Wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab. Himmah mereka ni hadut fikir dalam kepala otak setiap masa ni ialah nak makan apa, nak pakai baju apa. Baik. Wa tashaddaquna fil kalam. Di samping kepala otak duduk fikir nak makan apa, baju dia nak pakai hak mana, dia kira duduk cakap sembang tak habis-habis. Jadi hak ni jenis Nabi sebut syiraru ummati. Di otak kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita fokus pada makan banyak. Otak kan kita fikir apa? Akhirat banyak. Baik. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man kana himmatuhu ma dakhala batnah kanat qimmatuhu ma yakhruju minha. Sesiapa yang himmah dia hadut fikir ni, ma dakhala batnah, benda hak nak masuk dalam perut dia, kanat qimmatuhu, nilai orang tu ma yakhruju minha, yang keluar daripada perut tu. Cara tu ya. Nilai apa? Nilai orang yang kepala otaknya kira nak makan. Baik. Jadi Allahumma salli ala Nabi kita mengajak bagaimana kita ni untuk mendapat keberkatan ketika makan. Baik. Sebelum baca hadis saya nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia makan ni ikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas makan tu kena jilat jari. Kena jilat jari.
Dia jangan sampai makan sampai menjilat jari, itu lain pula. Itu lain. Dia jilat jari ni, Allahumma salli alaihi wasallam, dengan cara sunnahnya. Sebelum tu makan. Makan ikut sunnah ni, usah guna 3 jari. 3 jari. Jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Usahakan. Tapi kalau makanan yang tak boleh guna 3 jari macam nasi, tu tak termasuk lah. Tak termasuk. Baik. Lepas kita makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jari itu dijilat. Tapi orang tua kita, ataupun setengah-setengah orang, dia segan pula nak buat macam tu. Pasal segan. Nanti orang kata lapang sangat dah. Orang kata buluk sangat. Dia cerita ni, Allahumma salli ala Muhammad, nak buat tu. Nak buat bila kita tahu hak ni Nabi buat, jangan tengok orang lah. Jangan tengok orang lah. Baik. Nabi kita 3 jari. Guna 3 jari. Kalau 3 jari ni, kalau Nabi jilat, Nabi mula jilat ni dulu. Jari telunjuk, jari tengah. Lepas tu baru jari telunjuk, last ibu jari. Pasal apa? Hak tengah dulu. Hak tengah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia paling banyak menyentuh makanan. Dan dia yang paling banyak cemak ataupun kotak makanan. Bahkan dia yang paling hampir dengan mulut bila kita angkat ke mulut. Tu yang Nabi guna hak tengah dulu. Baik. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang yang amalkan makanan menjilat seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat, dia amal daripada fakir. InsyaAllah tak pakai zaman macam zaman ekonomi Malaysia ni, dia tak terpengaruh insyaAllah dengan ekonomi Malaysia. Dia amal daripada fakir. Dia amal daripada penyakit baros, sopak. Dia amal daripada penyakit kusta. Dia bahkan wasurifa an waladihi alhamqa. Tuhan elak daripada anak dia jadi bodoh. Baik. Jadi ini yang dikatakan panduan-panduan yang Nabi ajak dalam masalah makan. Okey, kalau kita makan dalam talam, makanan talam dipanggil qas'ah. Baik. Bila kita makan dalam talam, Allahumma salli alaihi wasallam, itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah orang dia kata ish, tengok makanan talam ni, dia kata ish, tak apa nak serasi, dia kata macam itik ya pun. Jadi kalau dia cakap tu menghina sunnah, bahaya. Baik. Dalam talam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita makan, sunnahnya kita runtuhkan yang dekat dengan kita. Runtuh yang dekat dengan kita. Jangan duk posah nak ambil tengah dekat dengan kita. Pasal apa? Sebab keberkatan turun di wastil qas'ah. Keberkatan turun di tengah talam itu. Jadi hak tu untuk semua. Itu untuk semua. Waktu turun, perhabis. Baik, kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, jangan kita jadi orang yang pertama bangun ketika itu. Kalau kita bangkit, kita telah pun terlepas daripada untuk mendapat keberkatan. Baik. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, dengan sebab satu nasi ataupun yang tengah milik bersama itu, mungkin insya-Allah kita larat untuk bangun qiyamul lail untuk 2 rakaat malam ni. Cuba takkan keberkatan. Mengaji kita ni yang pertama sekali, mengaji ke, mengajak ke, makan ke, bekerja ke, apa ke, semua kita nak keberkatan. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an Aisyah qalat sufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indana syatrun min sya'ir. Kami ini adalah sedikit daripada syair. Fa akalna minhu ma sya'allah. Lepas Nabi wafat, adalah sedikit gandum Nabi tinggal. Kami makan, tapi tak habis-habis.
Kata Sayyidina Aisyah, makan tak habis-habis. Baik. Pengalaman Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah ni banyak. Satu masa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia suruh satu orang khadam nama Masruq. Masruq ni ulama, di antara ulama hadis, menghidangkan makanan pada dia. Masruq hidang. Hari itu dia makan, dia berasa kenyang. Tiba-tiba kata Masruq, aku tengok Aisyah menangis. Tanyalah Masruq, pasal apa yang kamu menangis wahai Aisyah? Katanya, aku tengok Rasulullah. Waktu aku duduk dengan Nabi, kami tak pernah makan kenyang. Dalam tempoh 2 hari berturut-turut. Tak pernah. 2 turut hari tak ada. Maknanya, yang melakukan dengan hidup dia dengan Nabi, hari ini kenyang, esok lapang, lusa kenyang, tulat lapang. Bahkan kalau Nabi makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau siangnya Nabi kenyang, malam lapang pula. Tahan gitu Rasulullah. Baik. Itulah kehidupan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok dekat Nabi, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lepas Nabi kita wafat, yang tinggal hanyalah sedikit daripada gandum. Makan hari-hari. Baik, makan hari-hari. Tapi tak habis, kata Sayyidina Aisyah. Thumma qultu lil jariyah, thumma qultu lil jariyah. Dia kan tak habis ni. Tak apa tak habis ni. Bila tak habis, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata kat bantu dia, hang tolong pergi sukat tengok banyak mana lagi tinggal. Tu pergi sukat tengok banyak mana lagi tinggal. Pasal tak habis-habis ni. Baik. Kilihi katanya, pergi sukat Sat. Fakalathu, bila suruh sukat. Falam yalbas anfania, tak lama lepas sukat saja habis. Kata Sayyidina Aisyah, falau kunna taraknahu la akalna minhu aksara min zalik. Kalaulah kami makan, kami tak sukat, kami akan dapat makan gandum ini melebihi masa yang sepatutnya. Patut habis, tak habis lagi. Ni apa ni? Ni masalah keberkatan. Baik. Kita ni berkat penting. Kita kadang-kadang terlupa. Contohnya orang main rumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila orang main rumah, kita pun masak nasi. Bila masak nasi, kira cukup lah dengan orang hak main tu. Tiba-tiba tengok main lagi sebiji kereta. Allah, main sebiji kereta lagi. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentu kita tambah masak. Dia kalau kita ataupun dalam suasana yang lain, beras tak cukup, hak nak main nak makan tu ramai, ada doa Bismillahi ala kanzillah. Muslimat kena ambil tu. Bismillahi ala kanzillah. Tu doa nak bagi cukup lah insya-Allah. Bismillah ala kanzillah. Baru patah ya, hafal boleh. Bismillah ala kanzillah. Dengan bismillah ala kanzillah. Kanz mana apa kanz? Mana kanz ni gedung. Gedung Allah. Jadi kita serah pada Tuhan, tawakal. Baik, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan dalam waktu kita masak ya. Kaf nun zai. Kaf nun zai. Ya. Baik. Qalas falau kunna taraknahu la akalna minhu aktsara min zalik. Kalaulah kami tak suka, kami akan makan melebihi daripada apa yang sepatutnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia banyak keadaan yang kita nak kena serah kat Tuhan. Banyak keadaan yang kita perlu menyerah kepada Tuhan.
Bagi contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang sahabat, dia ni selalu dengar salam, orang bagi salam dekat dia, tapi dia tak tahu salam tu daripada siapa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dia ni adalah orang yang kena penyakit buasir. Bila dia kena penyakit buasir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu martabat dia lah. Dia ni tak berubat daripada sebab penyakit yang timpa dia ni. Lama-lama dia ambil keputusan nak berubat juga. Lepas-lepas berubat, tak dengar lagi salam yang duk pernah bagi salam. Ketika itu Allahumma salli ala sahabat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dulu ni waktu saya sakit hari tu tak berubat, duk dengar salam tak berhenti. Waktu ni tak ada salam lah. Daripada siapa Rasulullah salam tu? Nabi kata, engkau tu mendapat ucapan salam daripada malaikat dengan sebab engkau tu menyerah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu. Kalau Nabi kata, kalaulah kamu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekal dalam keadaan kamu hari itu, kamu akan disalam oleh malaikat. Bukan sekadar kamu mengucap salam, kamu akan dapat salam dengan malaikat. Baik, jadi kehidupan ni bila bertambah ilmu, kalau bertambah hidayah, semakin kuat pegangan di hati kita. Baik, masalahnya kalau kita hidup tanpa berbekalkan ilmu pengetahuan. Ilmu ni kita hidup selamat. Saya tengok tu masa satu masa 10 orang nak jumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jumpa dengan Sayyidina Ali sebab Nabi kata, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku, kata Rasulullah, ialah gedung ilmu. Ali itulah pintu ilmu pengetahuan. Lepas ni dengar kata Sayyidina Ali pintu pengetahuan, jom kita pergi tanya dia, lebih apa kelebihan ilmu nisbah harta. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nisbah ilmu, lebih ilmu dengan harta. Sayyidina Ali sebut, kalau hampa tanya macam tu, aku nak kata macam ni, ilmu ni dia pusaka anbiya, harta dia pusaka Qarun dan Fir'aun. Tani saya nak sebut, guru saya dia tak bagi sebut harta karun. Budak-budak ada main tu kan, cari harta karun, dia kata guna nama lain. Jangan pakai nama harta karun. Karun ni ialah makhluk ataupun satu orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan duk pakai, jangan duk kat sebut nama dia, pakai hak lain. Ilmu pusaka anbiya, harta pusaka Qarun dan juga Fir'aun. Satu. Yang kedua kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu ni dia jaga kamu, harta kamu kena jaga dia. Baik, dalam masalah saya nak sebut, dia ni, kita ni kena peringat ni, peringat diri kita dan juga peringat adik-beradik kita. Saya ni cikgu sebut hanya masalah fidyah. Ni berkait dengan Tuhan ni. Berkait dengan Tuhan, hutang dengan Allah. Fidyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada banyak, ada beberapa perkara yang berkait dengan fidyah. Siapa kena keluar fidyah? Fidyah ni pertama sekali, orang yang tak mampu puasa. Sama ada dia tua ataupun dia ni ialah orang yang sakit yang
tak dia harapkan lagi dia sembuh penyakit dia. Dia orang ni, dia tak boleh puasa, dia kena banyak fidyah. Baik. Yang kedua, ibu yang menyusu ataupun ibu yang mengandung. Dalam isu ni, kalau dia tak menyusu, kalau dia buka puasa sebab takut mudarat anak dia, dia kena ambil fidyah. Kok susu tak ada ke, mudarat anak dia. Tapi kalau takut mudarat dia, tu tak kena fidyah. Itu beza dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang lajak Ramadan, dia apabila lepas bulan puasa, dia tak puasa, dia kena qada. Patut dia qada, dia tak qada. Masuk Ramadan, tak qada lagi, mana dia langkau dah. Waktu yang sepatutnya dia qada, tak qada, dia kena banyak fidyah. Ni tolong perhatilah, siapa dia, mak kita dulu ke, ayah kita hari tu ke. Hak ni fidyah ni maknanya satu cupak yang kita nak kena bagi. Cupak kita kena bagi kepada fakir miskin. Baik. Mana tinggal sehari secupak tu bagi fidyah. Tinggal sehari secupak, tinggal sehari secupak, tinggal sehari secupak. Baik. Untuk orang yang terlajak waktu dia, Ramadan masuk dah, hari tu tak qada lagi. Okey, kalau dia tinggal sehari secupak, tinggal 2 hari 2 cupak, 3 hari 3 cupak. Baik. Kalau dia tinggal waktu umur 15 tahun, lah ni dia umur 35, berapa tahun? 20 tahun. Tinggal ketika umur 15 sehari, lepas tu 16 secupak, 17 2 cupak, tu sehari tu. 18 sampai umur 35 tak qada lagi, 20 cupak, 20 cupak tu sehari. Kalau 30 hari tak puasa bulan umur 15 itu, buat mes sebiji trailer. Jadi saya faham hari ni cikgu buka kaunter apa ni fidyah. Jadi kena buat mes, kena buat mai trailer. Satu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang tanya, tu ada pondok tu lepas duk tolak mai tu apa tu? Hak tu helah. Tuan-tuan, tu sudah pakai helah lah. Ramai lah beras tu. Helah ni apa? Helah ni dia nak bagi tu, dia jenuh bagi satu trailer. Lepas duk tolak tu sampai pagi tu. Lepas dah lepas isyak tu, nak sedekah kat hang. Bagi adik, aku sedekah balik kat hang 2 cupak. Jadi sampai pagi tu tolak hang, tolak tu. Terus saya pakai helah lah. Buat mai beras tu. Nak bagi kat pakai miskin. Ni dia panggil amanah. Baik. Kita kadang-kadang kita kata ish nak bagi ustaz banyaknya. Hak ni menyebabkan sempit hidup. Hak dengan Tuhan tak lepas. Kalau kita berhutang orang tu tuntut, tu yang jadi deligan sampai dia renyak sampai wayak. Kalau dengan hutang dengan Tuhan, tunggu. Tu yang kata tu. Jadi hak dengan Tuhan ni banyak. Satu. Yang kedua, masalah apa? Masalah pencin. Itu pun sama juga. Hak ni bila jaga ni, kita berkat hidup kita. Ada orang tanya, ustaz, saya ni ibu tunggal, suami saya mati, saya ni dapat bulan-bulan ni, hak ni nak kena faraid tak? Kena faraid tu. Kena faraid. Peninggalan suami tu kena faraid. Jadi hak ni bila kita jaga, barulah stabil kehidupan kita, insya-Allah. Yang berkait dengan orang jangan ambil. Kita ambil hak kita ya. Satu. Kemudian yang berkait dengan Allah lebih-lebih lagi perlu kita jaga. Baik. Jadi ilmu ni
bila kita tahu, dia jaga kita. Dia akan jaga kita jangan jatuh pada benda yang Tuhan tak bagi. Dia akan bawa dorong duduk tempat yang dikehendaki oleh syarak. Jaga kita insya-Allah. Tapi kalau harta, kita kena jaga dia. Yang ketiga, Musallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ilmu ni, siapa ada ilmu, dia banyak kawan. Tapi siapa ada harta, dia banyak musuh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampailah 10 semua jawapan Sayyidina Ali, dia bagi jawapan berlain-berlain. Kata Sayyidina Ali, kalau banyak mana pun orang tanya tentang kelebihan ilmu, aku akan jawab semua tidak sama. Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bila sebut tentang keberkatan ni, baik, jaga tentang makanan, jaga tentang kehidupan, supaya kita mendapat keberkatan dalam hidup. Baik. Ceritanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berkat ni, kalau tengok guru saya kalau dia mengajar, mula-mula majlis tu jaga dah. Tengok belah kanan, jaga berkat. Tengah, jaga berkat. Beralih kiri, jaga berkat. Berkat ni bila kita jaga, insya-Allah kita akan bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Sampai ke peringkat kalau kita mengaji ni, pen ni bila lenguh tulis, jangan buh atas kitab. Jangan tak atas kitab. Tak sebelah. Baik, hak ni maknanya akan mengundang kita tidak mendapat keberkatan dalam ilmu pengetahuan. Baik. Kalau kita buat lain daripada yang ditunjuk oleh Rasulullah, maka kita akan hilang keberkatan. Bagi contoh, saya tengok orang rajin dia makan dengan menggunakan tangan kiri. Ada orang kita ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia tak mau ambil pegang camca tangan kanan. Sebab adat orang kita, kalau kita ambil dengan tangan kanan, katanya sari kotor, camca tu orang nak pegang pula. Baik, ambil dengan kiri. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya tak ada masalah dengan tangan kanan. Pasal apa? Sebab dia termasuk dalam hadis yang Nabi sebut, su'rul mu'min syifa. Bekas orang beriman itu ialah syifa, penyembuh penyakit. Ada penyakit dalam badan kita ni, dia tak hilang, melainkan dia kena bekas orang beriman. Su'rul mu'min syifa. Baik. Cuma makan ni, seperti disebutkan tadi, Nabi pakai 3 jari. Jangan pakai 2 sudah. 2 ni kalau pakai jari, kalau pakai 2 jari, Nabi kata, kana syaitan ya'kulu bihima. Syaitan kalau makan pakai 2 jari. Baik. Orang takabur, dia makan 1 jari. 1 jari orang takabur. Syaitan 2 jari. Nabi 3 jari. Melainkan tempat-tempat yang tak boleh kita pakai 3 jari. Baik. Kalau makan tangan kiri, baik, hak tu orang yang sombong. Orang yang sombong. Jaga-jaga. Dia semua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan menarik kita untuk mendapat keberkatan dalam kehidupan kita. Baik. Hadis yang seterusnya. Qala an Aisyah qalat kana lana qiramu sitrin min tamathil ala babi fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inzi'ihi fa innahu yadhkuruni ad-dunya. Qalat wa kana lana samilu qatifatin taqulu ilmuha min harir alamuha min harir kunna nalbasuha. Hadis hasanun sahihun gharib. Masalah yang kita nak baca ni adalah masalah bab tasawir. Apa tasawir? Gambar. Ini pun benda yang akan menarik keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam bulan Ramadan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni duk harap-harap malaikat akan turun banyak dalam rumah kita, iaitu malaikat rahmat. Baik. Lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Baik.
Jaga-jaga rumah-rumah yang berkenaan. Malaikat rahmat yang pertama tak masuk rumah yang ada patung. Bahkan kalau kita Muhammad, kalau kita dijemput untuk pergi kenuri, rumah yang ada patung di rumah tak wajib hadir. Pergi kenuri ni bukan semua seorang pergi kenuri semua wajib pergi, tak. Yang pertama tengok siapa panggil. Kalau yang panggil itu orang perempuan, orang lelaki tak wajib pergi. Orang tua-tua tu elok lah kalau pergi kenuri. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas pergi laki bini. Yang suami panggil suami, yang isteri panggil isteri. Baik, satu. Yang keduanya, kalau dia panggil ni umum. Dia bangkit, dia kata, ni minta semua no, hari Isnin ni 28 hari bulan minta semua ke rumah saya no, buat kenduri sikit, tak wajib pi sebab dia panggil umum. Tapi dia kata mat, leh, leha, cum, sita, tunjuk satu-satu. Ni kebetulan ni kalau kena apa. Jadi hak ni disebut satu-satu. Hak ni tunjuk tu, hak tu wajib pi. Lain kalau di tempat kenduri itu ada benda mungkar. Benda mungkar. Baik, apa dia? Patung misalnya. Patung Islam bagi ini hanyalah yang didukung oleh anak perempuan. Yang didukung oleh anak perempuan. Dulu ni patung, dia panggil patung hak jenis apa ni, tabung lah, macam-macam jenis lah ni. Jaga agak elok. Baik, ni kita ngaji bab, nak masuk bab tasawir, iaitu gambar-gambar. Bahkan Allah SWT Muhammad, gambar ni berkait banyak ni. Dalam masalah tangkap gambar, itu khilaf ulama. Ada ulama kata harus, ada ulama kata yang melarang. Baik. Cumanya yang ittifaq ulama kata haram, hak jenis ukiran. Hak jenis patung sungguh, hak tu ittifaq kata haram. Baik. Pun macam tu, walaupun gambar ni ulama khilaf, al-khuruj minal khilaf sunnah, tolong keluar daripada khilaf. Kalau nak tangkap juga gambar tu jangan kita muliakan. Letak di tempat yang kita menghinakan gambar tu. Jangan tak ada orang tamu. Tak ada orang tamu, kita muliakan dia. Takut termasuk dalam perkara yang sungguh, yang dilarang, yang memang dilarang secara qat'i dalam agama kita. Baik, kita semayang. Kalau kita semayang, di depan kita tu hak lapik. Lapik dengan apa? Lapik dengan lapik yang bergambar. Pun kata sebagai ulama hukumnya makruh. Sebab tu di masjid-masjid, masjid yang dihias tu hukumnya makruh. Hatta dihias tu ni, masjid akhir zaman ni, dihias dengan hiasan-hiasan. Hiasan bukan hiasan hatta elok, hiasan elok lah. Dengan apa? Dengan khat. Khat depan elok. Bila khat depan elok, nak tengok tak? Nak tengok. Tengah-tengah semayang, ish, elok khat ni. Khat ni, di bawah dia ada sign pula. Hak kawan tulis tu. Duk baca siapa sign tu? Nama apa tu? Ni hak ni hak tu kata makruh tu, menghilangkan fokus kepada sembahyang. Baik. Jadi kepada Sayyidina Aisyah, Nabi sebut gini. Ana Aisyah qalat, kata Sayyidina Aisyah, kana lana qiramu sitrin fihi tamathil. Kami ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kain tutup. Kain tutup ni kata-kata macam kain macam ni lah. Kain apa namanya ni? Safrah ke? Tutup meja ke apa ke? Tamasil, ada gambar-gambar. Ala babi, di pintuku. Jendela maknanya. Jadi kain tutup tu maknanya ada gambar.
Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inzi'ihi. Aisyah, tolong buang. Inzi'ihi. Fa innahu yudzakiruni dunya. Hak tu mengingatkan aku kepada dunia. Baik. Daripada sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sembahyang Nabi terpandang hak tu. Sembahyang Nabi kita akan terpandang pada hak tu. Tu Nabi kita larang. Lepas tu kita bila kita sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak ulama makruh hukumnya kalau kita sembahyang tu kita pakai baju yang bergambar. Baju yang bergambar. Yang pertama kita, yang kedua orang. Kalau orang sembahyang belakang kita, dia kira duk baca gambar belakang kita. Tengok apa dia baju dia ni. Jadi dia panggil apa? Mengganggu orang yang sedang sembahyang. Baik. Jadi kita jaga semua benda-benda yang boleh ataupun yang dilarang ataupun yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkait dengan yang kita baca ini, iaitu berkait dengan masalah gambar yang duk sama ada. Cumanya gambar-gambar ni kalau dihinakan tak apa. Kalau dihinakan, contohnya musnad ada sinama gambar harimau. Di mana? Di Pemaidani, duk pijak. Tu kata ulama tak apa pula. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita sembahyang duk tengok hak tu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu soalan. Ustaz kata makan sederhana. Adakah kalau kita makan makanan yang baik untuk kesihatan menyalahi sunnah? Satu. Yang kedua, begitu juga pakaian mahal. Apa ni? Lebih Allah beli menang pakai. Allah beli menang pakai berkat lambat rosak. Apa hukumnya Ustaz? Soalan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala kita jawab soalan. Okey. Maka sederhana, adakah kalau kita makan makanan yang baik mahal untuk kesihatan menyalahi sunnah? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ni yang pertama sekali kita pilih makanan yang halal. Makanan halal ini kalau kita makan 40 hari, maka hati kita akan bercahaya. Tak tu dulu. Jangan kira mahal lagi. Makan makanan halal ataupun tidak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bila kita makan yang halal, tak kiralah mahal ataupun murah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menyebabkan hati kita bercahaya. Pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan ni memang kita ni makan dah menjadi sunnah dah. Nabi makan, dia makan hak menjadi sunnah ni. Apa dia? Makan atas meja, dia panggil khiwan. Tu menyalahi sunnah. Nabi tak makan tak makan duduk atas meja. Baik. Satu. Yang kedua, kita makan ni banyak kita punya mata. Oh, banyak jenis. Tu menyalahi sunnah. Nabi tak lebih daripada satu mata yang makan. Banyaklah kita ni menyalahi sunnah ni. Baik. Tapi tabat macam mana tu kita. Orang Melayu lah, orang yang paling lama habis masa dapur. Sejam tu biasa ya. Orang lain ni, bangsa-bangsa lain ni makan tak Allah alam tengok tak panjang macam kita. Kita tu beradon. Gulai kena ada, sayur mesti dah, tu sambai lagi, goreng lauk lagi. Kalau nak baca khilaf sunnah ni, kita khilaf sunnah banyak lah. Baik. Okey. Yang keduanya, pakaian mahal. Allah beli menang pakai. Berkat lambat rosak. Apa hukum? Apa ni? Apa komen Ustaz? Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni macam mana pun, niat di hati tu kena bagi betul. Niat hati bagi betul. Orang yang ada duit banyak, tunjuk
tunjuklah kata dia ada duit, belilah mahal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan tu kena tunjuk, kena habaq. Nikmat Tuhan bagi. Baik. Jadi yang pentingnya kita buat dia bagi betul. Tapi kalau orang ada duit, Allahumma salli ala sayyidina, dia pakai sederhana, lepas tu duit yang ada bagi orang pakai, duit yang ada dia tu bagi orang pakai hak mahal, pun tak apa juga. Dia tu nak pakai sederhana, duit ada, dia tolong bagi orang pakai hak elok, pun tak apa juga. Ni komen saya lah. Dah komen insya-Allah. Baik. Tinggal puasa 13 tahun lepas. Tinggal puasa 13 tahun lepas. Puasa diganti melepasi 2 tahun, tapi tak bayar fidyah pada masa itu. Kalau sekarang nak bayar fidyah, macam mana kiraan dia? Contoh soalan ya? Betul tak? Ha? Saya nak kira lagi. Contoh kita kira lagi, lepas kira lagi insya-Allah. 13 tahun tinggal. Tu saya kata buat trailer tu. 13 tahun tinggal. Puasa diganti selepas 2 tahun. Mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mananya tapi tak bayar fidyah pada masa itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ya puasa dah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, pasal banyak lah. Ya? Tak banyak lah. Banyak dah. Baik. Masalahnya, masalah yang masih belum qada. Yang masih belum qada. Puasa dah diganti dah 2 tahun. Baik. Jadi masalahnya yang dia tak mampu untuk dia cerita dia Musallam ala sinamat, bila masalah yang berkaitan ni, maknanya kita boleh rujuklah kepada yang akan dibahaskan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya insya-Allah. Tadi Ustaz kita makan kalah. Kita yang orang biasa ni yang satu piring lauk tu macam mana merata yang kita makan ke hidang ke? Soalan dia? Tadi Ustaz kata kita makan kalah. Kita khilaf sunnah dah. Kalau kira dah tu. Ada kebiasaan. Dapat macam mana? Macam tu lah kita. Tak boleh nak macam mana? Macam tu lah kita. Cumanya kita ambil tak mana? Tak makan berjamaah tu. Walaupun tak boleh makan macam hak Nabi buat, tapi kita makan berjamaah tu. Anak-anak kita tu ambil tang tu lah. Jadi tang tu pun lebih hebat dah. Jadi maknanya kita ni Musalla ala sinamat, sekalipun tak boleh amai semua sunnah, jadi kita cinta sunnah. Itu tak menafikan kita tu tidak mengasihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Mana kita ni hak kemampuan tara ni je, hak ni yang boleh buatnya. Maknanya bukankah kita tak cinta pada Rasulullah? Baik, maknanya yang perlu kita buat. Jadi innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tuhan tu dia tak memberatkan kita melainkan semampu yang boleh kita buat. Alhamdulillah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi fatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.